Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, InsyaAllah hari ini kita akan lihat pula tentang pengangkutan dalam tumbuhan. Jadi dalam 3 subtopik sebelum ini, kamu telah mempelajari tentang sistem pengangkutan di dalam organisma lah ataupun haiwan secara umumnya. Sama ada unisel ataupun multisel lah. Dan kita lihat secara mendalam tentang sistem pengangkutan darah dan juga jenis darah dalam manusia lah. Okay. Jadi dalam subtopik kali ini kita akan sentuh secara umum sahaja tentang pengangkutan yang ada di dalam tumbuhan. Okey. Jadi sebelum kita meneruskan tentang pengangkutan dalam tumbuhan, cikgu rasa semua tahulah tumbuhan memerlukan air dan juga nutrien untuk terus hiduplah ataupun untuk tumbuh saran. Okey. Jadi sistem pengangkutan dalam tumbuhan ada dua lah, iaitu pengangkutan air dan juga pengangkutan makanan. Okey. Semua orang tahu air diangkut di dalam salur xylem, manakala makanan diangkut dari salur phloem. Okey, air diangkut daripada tanah ke seluruh tumbuhan, manakala makanan yang dihasilkan melalui proses fotosintesis akan diangkut daripada bahagian daun ke seluruh bahagian tumbuhan lah. Itu secara umum. Okey, kadang-kadang kita terfikir macam mana air boleh daripada tanah ni naik sampai ke daun, betul? So akan ada satu proses yang kita namakan sebagai proses transpirasi. Okey. So transpirasi ni proses apa? Proses kehilangan air. Sebenarnya transpirasi ni pokok dia kehilangan air. Yang mana air tu hilang dalam bentuk uap air ke udara secara proses penyejatan lah. Okey. So dekat daun ni akan menjadi tempat ataupun kawasan yang di mana tumbuhan akan hilang air melalui proses transpirasi lah. So boleh bayangkan kalau tengok gambar rajah ni, air diambil daripada tanah, masuk bahagian akar. Macam mana air ni boleh naik melawan graviti ke atas? Sebab daripada proses penyejatan tadi tu, transpirasi. Air nak hilang ke atas, dia bergerak, dia ditarik, bergerak macam dalam straw lah. Melalui salur xylem. So proses transpirasi inilah yang menyebabkan air tu boleh dihantar ke seluruh bahagian tumbuhan lah. Sebab itulah kalau transpirasi berlaku terlampau cepat berbanding pengambilan air, so pokok tersebut akan layu lah. Jika dia lebih kurang sama je, maka pokok tu tak ada masalah, dia akan hidup lah. Okay. So inilah yang berlaku. Penyerapan dekat akar naik ke atas tumbuhan. Macam mana boleh naik? Daripada proses transpirasi tadi tu. Yang mana air hilang melalui proses penjejatan daripada air kepada uap air lah. So kita untuk memahami transpirasi, kita perlu tengok struktur daun lah. Okay, organ dia, organ daun. Okay. Okay, ini adalah kerata rentas daun, di mana kita akan ada epidermis atas, kita akan ada epidermis bawah. Okay, epidermis atas akan ada cuticle ataupun lapisan yang berlilin lah. Okay, epidermis atas, kemudian akan ada sel mesofil palisad yang mana dia tersusun secara menegak dan rapat-rapat lah. Kalau boleh perasan kat sini akan ada banyak klorofil. Okay, kloroplas yang ada klorofil lah. Okay, so di sini akan banyak berlakunya fotosintesis. Okay. Kemudian diikuti dengan sel mesofil berspan, mana susunan dia agak tidak teratur berbanding sel mesofil palisad. Tapi dia masih lagi ada kloroplas yang ada klorofil. Cuma tidak sebanyak yang ada dekat mesofil palisad lah. Di bahagian epidermis bawah, kamu akan nampak stoma, di mana stoma dikawal oleh dua sel pengawal. Di sinilah berlakunya proses pertukaran gas ataupun transpirasi biasanya berlaku di sini. Dan stoma biasanya, jaranglah berada dekat atas, biasanya dia akan berada di pada bahagian bawah daun. Okay. Dan dekat bahagian daun juga akan ada satu yang kita panggil berkas vaskular, bulat ni. Di mana dalam berkas vaskular itu terdiri daripada xylem yang mengangkut air dan juga phloem yang mengangkut makanan. Glukosa yang terhasil daripada proses fotosintesis. So ini adalah kerata rentas daun. Kita nak fokus kepada fungsi stoma tu. Okay. So kebanyakan air yang hilang tu, yang proses transpirasi tadi tu berlaku pada bahagian stoma lah, liang stoma yang terdapat pada epidermis bawah daun. Okay. Dan kebiasaannya dia berlaku pada waktu siang. Kerana apa? Pada waktu siang stoma terbuka pada waktu siang. Okay.
Bila stoma ni buka, stoma ni dia sebenarnya terbuka untuk membenarkan pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen untuk proses fotosintesis. Tapi bila dia dah terbuka, disebabkan ada ruang-ruang udara dan juga ada xylem di kawasan daun tu, maka air juga akan hilang daripada pokok secara transpirasi lah melalui bukaan yang sama. Okay. Liang stoma ni dia akan tertutup untuk mengurangkan kehilangan air lah. Okay, bila dah banyak sangat air hilang, kebiasaannya tumbuhan akan beradaptasi untuk menutup liang stomanya bagi mengelakkan dirinya matilah, mengelakkan air hilang terlampau banyak. Okay. So ini adalah gambaran liang stoma yang terbuka. Okay, yang mana liang stoma ni terhasil bila sel pengawal tu membengkok, menggemuk dan membengkok lah. So akan ada ruang. Ruang itu kita namakan sebagai liang stoma. So ini adalah gambaran liang stoma yang tertutup. Okay. Air juga akan hilang daripada tumbuhan melalui proses pelembakan ataupun gutasi lah, tersebut gutasi. Okay. Okey, gutasi ni apa? Dia merupakan kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair. Kalau tadi transpirasi dalam bentuk wap air. Dan melalui stoma, ini dalam bentuk cecair melalui satu komponen yang kita namakan sebagai hydatod. Yang mana biasa hydatod ni dah ada dekat hujung-hujung daun. Okay, yang mana hydatod ni dia sentiasa terbuka. Okay, dia sentiasa terbuka. Dan gutasi ni biasanya berlaku pada waktu malam ataupun ketika kelembapan udara tinggi ataupun ketika waktu hujan lah. Okay. Air dah banyak, dia akan buang daripada hydatod tu. So ni kita tak akan panggil transpirasi. Kita akan panggil dia gutasi. Okay. Transpirasi, air hilang secara wap air melalui liang stoma. Gutasi, air hilang dalam bentuk cecair melalui hydatod. Hydatod tu akan ada pada hujung-hujung daun lah. Gutasi, embun lah, sama lah lebih kurang kan. Okay, boleh? So, boleh bezakan gutasi dan juga transpirasi. Okay, transpirasi akan banyak berlaku melalui stoma. Jadi, kalau bilangan stoma tu banyak, maka kadar transpirasi pun akan banyaklah, akan tinggilah. Okay, so dia berlaku dengan cepat jika banyak liang stoma. So, ada beberapa faktor yang mempengaruhi transpirasi lah. Yang pertama, kelembapan udara. Okay, semakin kurang kelembapan udara ataupun semakin panas, semakin kering, semakin tinggi transpirasi. Suhu, semakin tinggi suhu, semakin tinggilah kadar transpirasi. Pergerakan udara, semakin laju pergerakan udara, semakin tinggilah transpirasi. Dan keamatan cahaya, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggilah kadar transpirasi. So ni semua akan ada eksperimen lah yang akan kita buat, tapi ini sekadar teori yang cikgu akan sebutlah. Nanti kita akan buktikan melalui eksperimen yang akan kita jalankan di sekolah nanti. Okay. Okay, kamu kena biasakan diri dengan terma berkas vaskular. Bila kamu berjumpa dengan perkataan berkas vaskular ni, kamu terus kena bayangkan dalam berkas vaskular tu akan ada xylem dan juga phloem. Di mana xylem akan mengangkut air dan juga garam mineral, manakala phloem akan mengangkut nutrien lah. Okay. Okay, xylem berfungsi mengangkut air dan garam mineral, manakala phloem berfungsi mengangkut sukrosa yang terhasil semasa fotosintesis. Okay. So kebiasaannya kedua-dua ni dia akan duduk sebelah-sebelah. Xylem phloem ni dekat daun pun dia duduk sebelah-sebelah. Dekat dalam batang pun dia duduk sebelah-sebelah. Dekat akar pun dia duduk sebelah-sebelah. Okay. Dan kalau kamu perasan dia akan duduk dalam satu bulatan lah. Dalam satu bulatan. So bulatan tu kita akan panggil sebagai berkas vaskular. Okay. Berkas vaskular. Okay. Cuma bentuk di setiap organ tu lain lah. Dekat daun macam mana bentuk dia separuh. Kalau dekat batang macam mana bentuk dia, dan dekat akar pun lain. Okay. Ni gambaran berkas vaskular. Xylem dekat tengah, phloem dekat bahagian luar lah. Okay. So ini adalah sistem pengangkutan yang biasa ada dalam tumbuhan lah.
iaitu xylem dan juga phloem, di mana xylem dan phloem ni akan ditemukan ataupun kita akan dapat nampak dalam satu salur yang besar kita namakan sebagai berkas vaskular. Okay, berkas vaskular. Dalam tu akan ada xylem dan juga phloem. Okey, apakah persamaan di antara sistem peredaran darah dalam haiwan dan juga tumbuhan? Persamaan dia kedua-dua adalah sistem pengangkutan. Dan kedua-duanya juga mengangkut air, nutrien dan juga bahan terlarut. Dalam haiwan pun sama macam manusia. Dia akan angkut nutrien, makanan yang tercena. Dia akan angkut hormon dan sebagainya lah. Okay. Dan kedua-duanya akan wujud dalam organisma yang kompleks. So, haiwan dan juga tumbuhan kita boleh kelaskan dalam organisma multisel lah. Okay. Dan kedua-duanya memerlukan satu sistem pengangkutan. Okay. So, apa perbezaan dia? Dari segi struktur banyak bezanya. Kalau dalam haiwan kita akan ada sistem bertiup dengan jantung, dengan injap dan sebagainya lah. Tetapi dalam tumbuhan dia ada salur tapi dia takkan ada pump macam jantung tu lah, ataupun dia takkan ada injap dan sebagainya. Okay. Dia hanya berdasarkan graviti dan juga sistem transpirasi tadi lah, proses transpirasi. Okey, salur pengangkutan akan ada 3 jenis. Kalau manusia ada arteri, vena dan juga capillary. Kalau tumbuhan ada 2 je lah, xylem dan juga phloem. Okay. So, sambungan dia. So, ketiga-tiga jenis salur ni sebenarnya dalam manusia dia akan bersambung. Cuma yang membezakannya adalah beberapa adaptasi setiap salur darah tersebut lah. Tapi ketiga-tiganya masih bersambung antara satu sama lain lah. Tetapi xylem dan phloem dia tak akan bersambung. Walaupun dia duduk berdekatan, bersebelahan dan sebagainya, tapi dia tidak akan bersambung kerana dia merupakan dua salur yang berasingan. Satu membawa air, satu lagi membawa makanan. Okey. Jadi itu adalah perbezaan di antara sistem pengangkutan dalam manusia dan juga sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. So dengan itu tamatlah teori untuk bab 3 sains tingkatan 3. Okay, kita jumpa lagi dalam bab yang lain. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.